Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan, diberikan kelapangan, diberikan kesihatan untuk sama-sama berada di masjid ini pada Sayyidul Ayyam, hari yang penuh barakah, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Lebih menariknya, pada minggu ini merupakan minggu pertama, Jumaat pertama di bulan Ramadan 1444 Hijrah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, ada banyak hadis dan ayat Quran yang menyatakan tentang kelebihan berada di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan. Antara yang biasa kita dengar dan kita nak ulang pada hari ini agar ia terus melekat dalam diri kita dan kita boleh jadikan dia sebagai panduan pada masa hadapan adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan dalam ayat yang lain dinyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua perkara yang memberikan banyak sinonim perkataan yang hampir sama tetapi implikasi yang berbeza. Di manakah perbezaan itu? Nanti kita akan cuba huraikan sedikit demi sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit ruang sebelum kita masuk solat Jumaat pada hari ini, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang dinyatakan di dalam kedua-dua ayat tersebut. Kalau kita lihat, sedar tak sedar pada hari ini kita dah masuk kepada hari ke-9. Hari ke-9, malam ni malam yang ke-10 tuan-tuan. Kan kita dah menjangkaui 1/3 daripada Ramadan. Daripada 30 hari kita dah masuk 10 hari. Kalau 3 hari yang pertama tu kita kata itulah tarikh ataupun masa yang paling sukar. Kita nak ubah kita punya tabiat daripada yang biasa kita makan 3 kali ataupun 6 hari sehari kepada 2 kali. Waktu sahur dan waktu berbuka 2 kali. Kalau ada mungkin yang ketiga waktu kita murih kalau adalah. Okey. 6 hari berikutnya diri kita dah terbiasa tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kita dah lalui dah, tambah lagi 3 hari. Sekarang hari ini dah masuk 9 hari. Maksud dia diri kita lagi terbiasa. Cuma kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan dan puan-puan, rupanya kita berada dah 1/3 daripada Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau disebutkan awaluhu rahmat, kita dah berada di penghujung rahmat. Kita akan masuk pada fasa kedua, iaitu maghfirah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk 9 malam yang telah pun kita lalui, 9 hari yang telah pun kita lalui ini, saya nak ajak kepada semua untuk kita lihat apa yang dinamakan sebagai CQI Ramadan. Kan nampak pelik pula kan, CQI. Apa dia CQI ni? C itu adalah continuous, Q quality, I improvement. Ramadan in Ramadan. Maksud dia apa? Penambahbaikan kualiti berterusan di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan 30 hari, kita tak boleh leka. Kita leka terlepas. Kan, sedar ada 9 hari, itu pun kalau kita sedar. Bagi pencinta ibadah, masa inilah mereka membilang hari demi hari. Kerana setiap detik dan waktu itu begitu berharga dan begitu mahal harganya. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Kan disebutkan hari Jumaat ni ada satu waktu yang doa akan diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu sebenarnya kita terlupa. Rupanya di setiap malam
di 1/3, di 2/3 malam yang terakhir ataupun 1/3 malam yang terakhir adalah satu waktu yang Allah istijabahkan doa. Yang itu mungkin kita lupa, tuan-tuan dan puan. Jadi di dalam CQI Ramadan pada kali ini, saya nak ajak tuan-tuan dan puan, jom kita lihat, kita narrow down apa yang boleh kita buat pada 1/3 terakhir malam semasa kita bersahur. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan perbezaan di antara umatku dan ahli kitab. Kerana umat Nabi Muhammad berpuasa, umat ahli kitab juga berpuasa. Apa dia? Berpuasa. Apa dia? Adalah makan sahur. Beza antara kita dengan ahli kitab adalah makan sahur bila berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan, bila bangun berpuasa yang dituntut di dalam Islam dan menjadi sunnah Nabi SAW, kerana mempunyai beberapa kelebihan, antaranya bila kita bangun makan sahur, kita ada tenaga untuk mengharungi perjalanan hari yang panjang, kan, mencapai sampai 12 jam, mungkin 13 jam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita telah mengikut sunnah Nabi SAW. Ketiga, membezakan kita daripada umat yang terdahulu yang sama juga berpuasa, iaitu umat Nabi Allah Isa AS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila bangun sahur, sekarang ni cuba kita narrow down, jangan bangun untuk makan saja. Ramai kita bangun, makan, lepas tu kita tidur balik. Apa kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan? Bila bangun tu rasa lapar balik semula. Nak ceritanya. So apa yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Bangun dan tambahlah dengan beberapa ibadah yang mudah untuk kita buat. Jadi penambahbaikan kualiti berterusan dalam Ramadan kita tahun ini, ibadah puasa kita tahun ini, bila bangun sahur, bukan bangun sahur sahaja, bangun dan makan kejutkan anak isteri untuk makan, tetapi bangun dan buatlah amalan-amalan sunat yang lain. Apa dia, tuan-tuan, yang paling mudah? 2 rakaat tahajud. Apa yang paling mudah? 2 rakaat untuk solat hajat. Apa yang mudah? 2 rakaat untuk solat qiyam. Apa lagi? Banyak lagi solat taubatnya boleh buat. Kalau mungkin yang bujang, mungkin boleh pula solat istikharahnya, dan macam-macam lagi kita boleh buat. Itu satu. So bangun sebelum makan, kita solat dulu 2 rakaat. Atau mungkin takut tak sempat nak makan, okey, makan dulu, kan, kemudian baru solat 2 rakaat. Apa lagi yang boleh kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Tilawatul Quran, kan, benda yang mudah. Mungkin di kalangan kita ada yang malu nak baca di hadapan rakan-rakan, kerana bacaannya tidaklah semerdu qari dan qari'ah. So nak baca depan mana, tuan-tuan dan puan-puan? Bacalah depan anak dan isteri, kan, ajak mereka duduk berkeliling untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Kemudian sama-sama tadabbur Al-Quran. Ustaz, susah sangat nak tadabbur Ustaz. Mudah, buka je buku tafsir, tuan-tuan dan puan-puan, ayah baca, ataupun ayah minta kepada anak baca. Kalau rasa malu bacaan kita tak sedap, minta kepada ahli keluarga kita yang lain baca. Kalau kita boleh duduk dalam halaqah begitu, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Ramadan kita pada tahun ini berbeza dengan Ramadan kita pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan kalau memang itulah amalan kita, apa yang perlu kita buat? Kita perteguhkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah biasa tilawah dengan ahli keluarga, apa yang perlu dibuat? Kita tadabbur Al-Quran, faham kandungan Al-Quran, bincang dengan anak-anak, cari ayat-ayat yang rasa mudah, yang telah dihafal, untuk kita faham isi kandungannya. Saya kira kalau saya tanya kepada diri kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai daripada kita yang memahami apakah maksud yang ada di sebalik suratul Fatihah? Tu tak cerita banyak ya tuan-tuan. Surah Fatihah kita dah ulang sekurang-kurangnya 17 kali satu hari. Kalau masuk wirid, tambah lagi 5 kali. Betul? Kalau nak masuk doa pula selepas wirid, tambah lagi 5 kali. Wow, berapa banyak kita dah baca. Cuma kadang-kadang kita terlupa sejauh manakah kefahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang begitu ringkas, begitu mudah, yang telah pun kita hafal. Jadi saya nak ambil peluang, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini, Ramadan kali ini, jadikan Ramadan kita lebih baik daripada tahun lepas. Kita telah berada, saya sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan, di penghujung 1/3 Ramadan, kan? Awaluhu rahmah, 10 malam, kan, wa afsatuhu maghfirah, keampunan daripada Allah.
Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar. Kan pembebasan daripada api neraka. Kalau kita tak cepat rebut peluang untuk beribadah pada 10 malam terakhir, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada di penghujung nak kejar malam Al-Qadar, kita memang menghadapi kesukaran. Kenapa? Kerana kita nak bersengkang mata, nak menghidupkan malam Al-Qadar ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan satu perjuangan yang cukup hebat. Macam nak berperang tapi begitulah hakikatnya. Kenapa? Kenapa? Kerana itu bukan kebiasaan diri kita. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kita sama-sama berazam 10 malam terakhir Masjid Qaryah kita penuh dengan jemaah. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak dapat bayangkan betapa seronoknya kita nak beribadah. Dan kalau kita bawa anak-anak kita, riuh rendah macam hari siang. Itulah sebenarnya gambaran yang berlaku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan sedikit pengalaman di negara Arab. Malam 27 likur, dia ambil 27 likur. Memang penuh masjid. Masjid ni, ya Allah tak tahulah bunyi. Bukan orang beribadah, orang sembang kat belakang. Itu masalah pula satu ni, sembang dekat belakang. Tapi kita nak ubah tradisi yang berlaku di tanah Arab ini dengan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk sampai kepada peringkat itu, persiapannya kena dibuat. Sebab itu saya sebutkan di tuan-tuan dan puan-puan, cepat-cepatlah kita untuk buat CQI Ramadan. Tambah baik secara berterusan amal ibadah kita. Kalau semalam kita rasa bahawa tak sempat nak tarawih, so malam ni kena buat tarawih. Kalau semalam tarawih kita cuma 8 rakaat, cuba malam ni campur dengan witir 3 rakaat. 8 campur 3. Malam esok upgrade lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau semalam tak sempat, ustaz tak apa, malam ni buat. Kalau semalam tak sempat nak solat berjamaah, hari ni buat solat berjamaah. Ustaz tak sempat buat kat masjid, boleh solat berjamaah di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Ini juga sebenarnya yang perlu kita maklumkan, kita khabarkan, kita beritahu, kita kongsi kepada ahli keluarga kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita bukan nak masuk syurga seorang diri. Apa yang Nabi SAW buat pada 10 malam terakhir? Menjelangnya 10 malam terakhir, Nabi akan menguzlahkan diri mereka. Nabi akan menguzlahkan diri baginda SAW. Menguzlah ni macam mana? Dia akan pisahkan diri dia daripada tempat tidur. Dia akan pergi jauh daripada isteri dia untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Dan bila sampai 10 malam terakhir, masuknya satu pertiga terakhir malam, Nabi akan kejutkan ahli keluarga baginda. Tuan-tuan, sekarang ni kita kena kejut ahli keluarga kita, kerana kita nak masuk syurga sama-sama. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang ada ini dia tidak datang selalu. Kerana Ramadan dia akan berlalu. Kita nak terima tak terima dah 9 hari dah berpuasa. Esok dah masuk 10, maksud dia kita dah keluar daripada 1/3 Ramadan yang disebutkan oleh Nabi SAW, awaluhu rahmah. So kita akan masuk kepada fasa keampunan, dan terakhir nanti kita akan masuk kepada fasa pembebasan daripada api neraka. Adakah maksud untuk setiap fasa itu kita perlu berdiam diri? Itu soalan dia. Tidak. Kita kena berusaha untuk capai benda itu tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana kita nak capai? So kena usaha. Usaha tu nak buat macam mana? Salah satunya dengan tambah baik amal ibadah kita. Tambah baik amal ibadah kita. Semalam tak sempat buat sunat qabliyah ba'diyah, hari ni cuba buat qabliyah dulu. Kalau sempat buat ba'diyah, buat ba'diyah. Dah dapat 2. Kalau semalam dia buat qabliyah ba'diyah, hari ni tambah baca Quran. Tak dapat banyak, setengah muka cukup tuan-tuan dan puan-puan. Dan Al-Quran ini kalau kita baca secara konsisten, setiap selepas solat 4 muka surat cukup tuan-tuan. 4 muka surat. Dalam 20 hari kita dah khatam dah. 20 hari dah khatam. Tapi setiap selepas solat kena baca. Dan kalau kita nak rangkumkan satu hari 20 muka surat, memang satu juzuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi je lah nak duduk untuk 20 juzuk tu, 20 muka surat tu dia makan masa. Sengal punggung lah, panas punggung lah, tergeliat, macam-macam dia akan berlaku. Dia akan melemahkan diri kita. So untuk permulaan jangan ambil 20. Saya tak galakkan tuan-tuan dan puan-puan. Start dulu dengan setengah muka. Esok tambah setengah muka, lusa tambah 1 muka setengah, begitulah seterusnya. Semoga dia akan menjadi budaya. Ramadan bukan tempat untuk memulakan ibadah. No. Ramadan bukan tempat untuk memulakan ibadah, tetapi Ramadan adalah tempat untuk melipat gandakan ibadah.
kita kena double, triple kita punya amalan. Kenapa? Kerana di sinilah Allah akan berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Kalau semalam tak sempat nak kita bersedekah, hari ini dalam poket pegang-pegang ada RM5. Nanti nak beli juadah berbuka, okey, bagi RM1. Itulah gambarannya begitu. Kalau kita mampu. Tak mampu tak apa tuan-tuan dan puan, niatkan dulu dalam hati, esok kita buat. Tapi penambahbaikan ini perlu kita buat setiap hari, sebagai Ramadan kita pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun hadapan. Masuklah kita nanti dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, dan man soma Ramadan, dan siapa berpuasa pada bulan Ramadan. Ramai kita berpuasa, kita tak dapat apa-apa kata Nabi kecuali lapar dan dahaga. So kita nak dapatkan pahala setiap benda yang kita buat itu disebabkan oleh kita berpuasa. Macam mana caranya tuan-tuan dan puan? Kalau mata ni selalu terbuka tengok benda maksiat, kurangkan sedikit. Kalau mulut selalu bercakap-cakap benda yang tidak berfaedah, kurangkan sedikit. Saya tak kata berhenti, kurangkan dahulu. Kemudian barulah kita ubah dia. Dalam erti kata macam mana? Membaca Al-Quran. Dalam erti macam mana? Kita tambahkan dengan mau'izah. Dalam erti macam mana? Kita datang pada kuliah-kuliah. So perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sentiasa dihidupkan. Dan perkara ini sentiasa ingin dibuat oleh semua orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak diri saya, nak ajak adik-adik semua supaya sama-sama kita hidupkan Ramadan pada tahun ini. Jadikan Ramadan tahun ini seolah-olahnya inilah Ramadan terakhir kita. Susah tuan-tuan nak cakap terakhir tu rasa macam sebab kan. Tapi kita kena fikir macam tu. Seolah-olahnya inilah yang terakhir. Tak ada lagi dah lepas ni, tak ada. Ni last ni kena buat. So bila last kena buat, maksudnya kita kena bersungguh-sungguh. Kalaulah setiap kita tahu bila kita akan dicabut nyawa oleh Allah SWT, nescaya kita akan bersedia dengan lebih awal. Betul ya tuan-tuan? Kan? Sebab itu kadang-kadang bila kita fikirkan, adalah beruntungnya orang yang sakit tenat. Kenapa? Bila-bila masa akan dipanggil oleh Allah. Kita yang sihat bugar ni tak tahu bila ni. Menyebabkan kadang-kadang diri kita rasa alfa. So sebelum kita jadi alfa, kita terlupa, marilah sama-sama kita saling mengingati. Saya yang kerendil ni tuan-tuan dan puan-puan, kan? Sebenarnya nak menegur diri saya sendiri. Jom Yusni buat. Kita buat tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang sepanjang COVID-19, memang kita dikekang untuk datang ke rumah Allah. Saya rasa untuk kita beriktikaf pun susah. Nowadays, sekarang ni kita dah dibenarkan dah. Jom kita buat. Dulu kita nak tarawih pun tak boleh kan? Nak tarawih ke rumah masing-masing, mak ayah lari. Ayah lari, abang lagi. Kenapa? Tak nak jadi imam. Wah, bukan nak baca Quran, bukan nak baca satu juzuk, dak, baca je Fatihah. Kemudian bacalah 3 kul. Lepas tu ulang balik semula, rotate, tak salah. Sembahyangnya sah. Cuma kadang-kadang yelah kita rasa macam kerdil, rasa malu sikit kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini peluangnya. Datang ramai-ramai ke masjid untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Rebut peluang ini. Dulu kita rasa macam Allah sayunya bila tengok masjid sayu kan. 3 tahun lepas kita sesayu. Tapi rahmatnya ketika tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan rahmatnya ketika Covid, kita dapat melahirkan ramai imam-imam tarawih di rumah. Kita dapat lahirkan ramai muazzin, anak-anak kita dekat rumah tu muazzan, masya-Allah. Kalau time raya pula ramai kita jumpa khatib walaupun di bidang terjun, kita jumpa khatib bidang terjun, kita jumpa imam solat hari raya. Sekarang ni saya rasa Tok Imam, Tok Bilal kan, ahli jawatan kuasa masjid, kita boleh ambil dah kan. Tengok rasa-rasa macam alim sikit, tangkap suruh baca khutbah. Saya rasa tak ada masalah pun. Kenapa? Memang diorang dah praktis dah sepanjang COVID-19. Lamanya COVID-19 ni dekat 3 tahun tuan-tuan dan puan. Kan sempatlah 4 kali menjadi imam untuk solat hari raya. 2 kali hari raya puasa, 2 kali hari raya haji. So itu pengalaman kita tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini peluang itu dibuka. Sebab tu saya sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini, ambil peluang. CQI, Continuous Quality Improvement in Ramadan. Kalau kita jenis yang suka pergi pasar, tak apa, beli lebih tuan-tuan dan puan-puan. Bukan nak dibazirkan, bagilah jiran-jiran. Kalau rasa-rasa macam malu nak bagi jiran kan, bawa je dekat masjid. Letak je kat belakang tu. Masa more confirm habis. Confirm habis. Cuma jangan makan sebelum azan berkumandang, itu je. Okey, wallahu a'lam bisawab. Semoga sedikit perkongsian ini dan sedikit ingatan buat diri saya dan kita semua ini dapat memberikan kita sedikit ingatan bahawa sesungguhnya ada lagi ruang untuk kita tambah baik waktu-waktu yang berbaki daripada Ramadan.
Kan, sedar tak sedar, tinggal berapa hari tuan-tuan? 21 hari. Mungkin 20 hari. Kan? Kalau tiba-tiba diumumkan, kan, dia terkejutkan, anak bulan kelihatan awal, tinggal 20 hari tuan-tuan dan puan-puan. So, bayangkan. Kalau kita tak cakna daripada sekarang, kita tidak prihatin daripada sekarang, peluang itu akan berlalu. Bayangkan tuan-tuan, nak capai umur 83 tahun, berapa orang di kalangan kita yang capai umur 83 tahun dan ada kudrah untuk mendirikan ibadah. Allah janji kepada umat Muhammad, dapat Al-Qadar, you dapat beribadah 1000 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, 83 tahun mana nak cari tuan-tuan? Ibadah satu malam je. Cuma itulah masing-masing akan berkira-kira, Ustaz, tahun ni 21 ke 23 ke 27 Ustaz? 21, 23, 27 ke 25? Macam tu, setiap tahun dia akan jadi. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan pening kepala, intikaf je 10 malam terakhir tu. InsyaAllah. Kalau Allah yang bersungguh-sungguh, Allah akan beri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah lakum li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Marilah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Mimbar berpesan kepada jemaah sekalian agar memberikan tumpuan terhadap khutbah pada hari ini. Jangan bercakap, berbual-bual atau bermain dengan sebarang bentuk gadget supaya pahala Jumaat kita tidak menjadi sia-sia. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk Marilah Menggandakan Pahala. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 9 hari. Masa begitu pantas mengejar kita, sedangkan kita seolah-olah baru saja memasuki 1 Ramadan. Jika kita melakukan muhasabah membandingkan antara masa yang berlalu dengan ibadah yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan ini, ternyata amalan kita masih sedikit dan jauh daripada mencapai sasaran yang sepatutnya. Kita sangat bimbang sekiranya sikap sambil lewa kita ini berterusan sampai akhir Ramadan. Pada waktu itu, penyesalan tidak berguna lagi. Maka yang berlalu mustahil dapat dikembalikan. Meskipun Ramadan datang menjemput kita saban tahun, sebahagian masyarakat mungkin masih belum betul-betul hadam terhadap hukum dan pantang larang bulan Ramadan, terutamanya yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sungguh pun tazkirah, ceramah dan kuliah diadakan di kebanyakan masjid, surau, pejabat, sekolah dan sebagainya, seolah-olah masih belum mencukupi untuk mengingatkan masyarakat tanggungjawab Muslim khususnya dalam bulan Ramadan. Misalnya, terdapat orang Islam, terutamanya golongan yang diberikan kelonggaran untuk berbuka, seperti wanita yang uzur, orang yang musafir, orang yang sakit dan sebagainya, yang makan dan minum tanpa segan di hadapan layak. Walaupun mereka termasuk dalam golongan yang dibenarkan berbuka puasa, namun sepatutnya mereka berusaha menyembunyikan makan dan minum daripada diketahui oleh orang-orang lain. Dalam hal ini, mantan Mufti Besar Arab Saudi pernah menyatakan, sesiapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan kerana keuzuran, maka hendaklah dia berbuka secara sembunyi.
Hal ini penting bagi mengelakkan orang ramai mengetahui bahawa yang berbuka itu ialah wanita yang sedang haid atau orang yang sedang dalam musafir. Jika makanan dan minum itu dilakukan secara sembunyi, dia tidak dituduh sebagai orang yang meremehkan atau mengabaikan arahan Allah Azza wa Jalla. Selain itu, terdapat juga segelintir kaum wanita dan lelaki yang tidak mengambil berat kewajipan menutup aurat, khususnya pada bulan Ramadan. Misalnya, ada yang membeli belah di gedung perniagaan dalam keadaan yang tidak menutup aurat, pergi ke pasar untuk membeli juadah berbuka tanpa menutup aurat, atau berjaja dan berniaga sambil mendedahkan aurat. Hal ini amat menyedihkan kerana bulan Ramadan ialah bulan tarbiyah. Sepatutnya merebut peluang mendidik jiwa dan nafsu kita agar mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla, melakukan suruhannya dan meninggalkan tegahannya. Tambahan pula, pada bulan ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan pula dirantai. Oleh itu, marilah kita berpesan kepada pasangan kita, anak kita, sama ada yang perempuan atau lelaki, adik, rakan dan kenalan kita, supaya memulakan azam menutup aurat dalam bulan Ramadan ini. Niat dan azam yang baik insya-Allah mendapat restu daripada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hadi, yang boleh memberikan hidayah kepada hamba-Nya untuk melakukan amalan yang disukai dan diredai. Ingatlah, bulan ini ialah bulan untuk kita membanyakkan pahala dan bukan mengumpulkan dosa. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di samping menahan diri daripada makan dan minum sepanjang berpuasa, kita juga dilarang meninggalkan solat fardu. Amat malang dan rugi jika ada Muslim yang mengabaikan solat zuhur dan asar atas alasan terlalu letih berpuasa, atau menangguhkan solat maghrib kerana terleka dengan juadah yang beraneka jenis ketika berbuka, atau meninggalkan solat isyak kerana kekenyangan selepas berbuka. Ingatlah, meninggalkan solat fardu hukumnya berdosa besar dan pelakunya boleh dihumbankan ke dalam neraka saqar. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Muddassir ayat 42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maksudnya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka saqar? Mereka menjawab, dahulu sewaktu di dunia kami termasuk dalam golongan yang tidak menunaikan solat. Selain menjaga solat, kita juga perlu membaiki amal solat kita dengan mengerjakan solat sunat, khususnya solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib bermaksud solat sunat yang mengiringi solat fardu. Hukumnya adalah sunat muakkad, yakni yang ditegaskan pelaksanaannya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man sabara ala sintaini asyara rak'atan min sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, arba'i raka'atin qabla az-zuhri, wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal maghribi, wa rak'ataini ba'dal isya'i, wa rak'ataini qabla al-fajri." Maksudnya, sesiapa yang yakin rajin mengerjakan 12 rakaat solat, Allah membina untuknya rumah di syurga. Solat sunat tersebut adalah 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya', 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah minggu ini, jadikanlah Ramadan sebagai bulan untuk memantapkan kecintaan kita terhadap ibadah wakaf, termasuklah wakaf tunai. Dengan mengambil kira peredaran zaman, umat Islam khususnya di Negeri Sembilan boleh melakukan wakaf tunai secara dalam talian. Wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk pembinaan masjid, madrasah, surau, sekolah, pusat perlindungan dan sebagainya lagi. Sehingga kini masih terdapat beberapa projek pembangunan masjid dan surau yang memerlukan dana wakaf yang besar. Hasil pengumpulan wakaf tunai, kepentingan orang Islam khususnya dari aspek ekonomi dapat dipelihara dan dikukuhkan.
Wang tunai juga diperlukan bagi membangunkan tanah-tanah yang telah diwakafkan supaya pewakaf lebih cepat mendapat ganjaran pahala dan penerima wakaf mendapat manfaatnya. Rebutlah peluang mendapat ganjaran yang berganda dalam bulan yang diberkati ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mensia-siakan ganjaran hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca tak? Alhamdulillah hamdan katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallahil azim wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين واهزل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم kurniakanlah taufik dan hidayah serta penuh riayah dan inayah kepada Raja kami Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhris Ibnil Marhum Tuanku Munawir dan pemimpin-pemimpin yang mukmin sekalian. Penuhilah hari pemerintahan baginda dengan keadilan yang mendatangkan kemakmuran dan kebajikan. Dan kami berdoa, ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman dan sejahtera, makmur dan bahagia, berdaulat dan perkasa. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan pancaran iman, sanubari kami dengan penuh yakin dan kepercayaan, fikiran kami dengan ilmu pengetahuan, jiwa rohani kami patuh dan taat kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi akhir zaman. Berikanlah kesudahan kami mati di dalam iman. Jauhkanlah kami daripada segala sengketa dan perbalahan. Jadikanlah kami ummah yang dirahmati dan diredai sepanjang zaman. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada keburukan perbuatan kami dan daripada keburukan mereka yang melakukan kejahatan. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu jua. Ya Allah, dengan keagunganmu dan kebesaranmu, pelihara dan lindungilah negara kami daripada bahaya najis dadah dan yang seumpama dengannya. Engkau cetuskanlah dalam hati kami dan ahli keluarga kami rasa jijik dan benci terhadap najis dadah serta segala yang memudaratkan. Pelihara dan jauhkanlah kami daripada perkara yang membinasakan. Ya Allah, kurniakanlah taufik,
hidayah dan kesedaran kepada hamba-hambamu yang terlibat dengan penyalahgunaan najis dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar-pengedar dadah agar negara kami sentiasa selamat, aman, makmur dan bahagia. Allah mansur malikina yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhlis Ibn Marhum Tuanku Munawir, wa ayyiduhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tarda, wa abid bi wujudihi makaida ahli zulmi wa kufri wal khidlan. Allahumma rzuqni al-awna li abdika Datuk Kelana Petra, Datuk Haji Mubarak bin Tohak al-ma'ruf bi undang luak Sungai Ujung, wa ayyiduhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tarda bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. اللهم انصرنا معاشر المسلمين وسددنا واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنك لا تخلف الميعاد إلهنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس للناس من الجنة والناس. Sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Usalli salatul muwaddi' na'udzu billahi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usalli fardhu jumu'ah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك. أشهد أن لا وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم يستجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادنا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر.
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجدنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله